الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمين والمسلمات رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat-Nya, dan juga mudah-mudahan kita mendapat doa daripada para malaikat yang sentiasa bersama kita, khususnya dalam malam ini, majlis ini yang dihadiri juga oleh para malaikat. Mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk laporan kita, walaupun tak banyak, tapi merupakan bila kita berada dalam majlis ilmu. Saya pun belajar, tuan-tuan pun masih belajar, saya pun masih belajar. Jadi kita mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sentiasa mempelajari ilmu, mendalami ilmu. Mudah-mudahan, sebab orang yang sedang belajar ini dia mendapat ganjaran pahala syahid akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan itulah daripada permulaan kita sampai kepada penghujung kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat meluangkan masa untuk sama-sama dan berada dalam majlis ilmu, karena majlis ilmu ini adalah satu tuntutan kepada kita yang kita kena ambil ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Jadi orang yang muslim ini yang kena menuntut ilmu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi selepas baginda, anak cucunya, berpesan kepada anak cucu mereka, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita pun kena pesan macam itu juga ke anak-anak kita. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim pesan kepada anaknya Nabi Isa dan Nabi Ismail. Pesan Nabi Isa dan Nabi Ismail pesan kepada anak-anak mereka. Nabi Isa kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub pesan kepada anak-anaknya yang berbahawa itu, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu muslim, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inqiyad wal khudu', menyerah diri dan patuh kepada Allah, mengikut dan menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan begitulah kita dalam apa keadaan sekalipun kita kembali kepada dinul Islam, kepada agama Islam, kita rujuk balik ke situ. Seperti mana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Tali Allah di sini adalah Islam, Al-Quran. Pegang kepada Islam, dinul Islam itu. Pegang di situ, dari segi akidahnya, di segi ibadahnya, di segi muamalahnya, di segi munakahahnya, di segi jinayahnya, kita pegang di situ. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita semua kena pegang di situ. Dari sudut akidah lebih-lebih lagi. Akidah pun kena pegang, akidah yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana akidah yang kita belajar ini, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita ambillah Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke,
dan kita pegang supaya kita kukuh. Jazam, dikatakan jazam maksudnya kukuh pegangan kita, muktamad, kukuh, mantap, tidak boleh digoyang lagi akidah kita itu. Sebab itulah saya dan juga tuan-tuan, itu juga guru-guru kita dulu pun, yang penting akidah itu dulu. Betul kaidah, betul kaidah akidah. Orang yang baru masuk Islam pun dia boleh berdakwah kepada saudara dia yang lain dengan akidah dia yang betul. Dia tak di segi syariat dia tak pakar lagi. Tapi bila akidah dia yang betul, dengan akidah tu dia tengok akhlak, dia dapat daripada akhlak, adab, betul akidah dia betul, maka dia boleh menyeru kaum dia kepada Islam. Baik. Mari kita tengok apa kita sambung apa bincangan kita pada minggu lepas. Sambung kepada syair tadi, tak habis syairku. Syair di atas tadi itu muka surat 9 kalau dalam kitab saya ini. Syair dia idh kullu man qadada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min tarbih. Fa fihi ba'dul qawmi yahkil khulfa wa ba'dhum haqqaqa fihi al-kashfa. Faqala in yajzim bi qawli ghairi fa wa illa lam yazal fil dhayri. Dan sambung di bawah dia kata syahadat arti taklid itu, arti orang yang taklid. Minggu lepas disebutkan berkenaan dengan orang yang taklid di segi akidah, dia ikut orang. Dia kata pada minggu lepas kalau orang tu taklid, dia ikut orang tapi pegangan dia kukuh, maka sah imannya. Tapi kalau dia taklid, dia ikut orang, pegangan dia tak kukuh, tak jazam, dia masih lagi syak, berbolak-balik, betul ke tak betul, dalam keadaan ragu, dia ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak dinamakan iman dia itu jazam, tak dinamakan iman dia itu kukuh, maka ulama kata tak sah imannya. Dan inilah pendapat ulama yang rajih. Walaupun ada jumhur ulama dan juga Imam Haramain dan juga Imam Qadi Abu Bakar Bakilani menyebutkan tak boleh, tak sah yang itu. Tapi pegang pendapat yang rajih mengatakan bahawasanya kalau orang itu taklid tapi dia kukuh iman dia, maka sah iman dia. Tapi kalau dia taklid tak kukuh, dia pakai ikut tapi tak kukuh, maka dia masih bergoyang lagi iman dia, tak kukuh, maka tak sah iman dia. Macam kalau kita tengok perkembangan orang yang kahwin campur di Indonesia ke di India ke, dan kahwin campur, yang ni Kristian, yang ni Islam, anak-anak tak tahu apa, jadi mereka itu di segi akidah tak tahu, tak ada goyang. Kalau dia ikut yang Muslim, tak apalah pegangan, percaya kepada Allah Tuhan yang satu. Tapi kalau dia tak ikut apa-apa, tak ada apa. Yang tu mudah sangat dia nak pergi kepada kekufuran. Sebab tu mereka boleh sat Islam, sat kafir, sat Islam, tak kafir begitu. Kecuali kalau dia sedang, dia belajar balik. Dia sedang balik, dia fikir balik, dia ni nak pergi ke mana, daripada mana nak ke mana, apa tujuan dia hidup ini. Dia fikir macam tu, dia akan bertemu dengan jalan yang benar. Jadi dia kata sini syahadan, arti alif rata tu. Jadi arti lah, kita fahamlah ikut kaedah ayat, ikut struktur ayat. Arti orang yang taklid di dalam i'tiqad itu seperti orang yang di dalam dusun yang jauh daripada ahli Islam. Halnya hal orang itu tiada mendengar sekali-kali khabar percaya agama Islam. Halnya tiada tafakur, tiada berfikir dia di dalam kejadian langit dan bumi. Kejadian langit dan bumi itu yang menunjukkan atas yang menjadikan langit dan bumi itu.
datang seorang akan golongan itu yang tiada maksum. Yang tiada maksum ni, yang tiada maksum. Dia tak maksum, tapi dia tak berkhasiat. Dia boleh tak maksum ni bukan nabi lah, mungkin ulama. Serta mengkhabarkan akan dia, cerita kat dia di dalam iktikad agama, maka percayalah orang itu di dalam khabarnya hal tiada tafakur di dalam kejadian langit dan bumi, maka inilah orang yang taklid namanya. Kita baca dulu nah. Kita baca sekali itu habis sampai kampung. Kita syahadat. Arti orang yang taklid di dalam iktikad itu dalam bahagian pegangan hati. Orang yang ikut saja dari segi pegangan hati itu, dia kata seperti orang yang jadi contoh, seperti orang yang di dalam dusun, di satu tempat, di satu kawasan, di satu daerah, di satu negeri yang jauh daripada ahli Islam, jauh dengan orang Islam ni, tak dapat langsung perkembangan Islamnya. Dia tak dapat langsung, tak tahulah. Kalau Papua pun ada ni orang pergi dakwah, mana di tempat mana, di jauh, di tengah-tengah benua Australia ke apa-apa, tak tahulah. Tak ada orang bagi cerita lagu ni. Halnya hal orang itu tiada mendengar sekali-kali khabar percaya agama Islam, tak pernah dengar tentang akidah Islam, tak ada seruan langsung. Mungkin macam kita dulu lah sebelum kedatangan Islam. Islam datang pada urun ke-7, iaitulah tahun 600 lebih, dikatakan 650 di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menjadi khalifah. Islam datang melalui Yaman, melalui Hadramaut, melalui Yaman, dan juga ada pendapat mengatakan daripada India, daripada Gujarat. Sebab ada lah kesan-kesan yang di Gujarat itu sama dengan tempat kita di Nusantara ni. Ada juga yang datang dari Cina. Sebab Islam sampai ke Cina, tengok kubur sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pun ada di sana. Jadi maksudnya Islam sampai di Cina di zaman sahabat. Jadi begitu juga yang mengatakan Islam sampai di Samudra Pasai. Di Samudra Pasai itu pada tahun abad ke-7 atau 600 lebih lah, selepas Rasulullah, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Di zaman Umayyah pun ada. Zaman Umayyah, contohnya zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi, walaupun dia zalim, tapi Hajjaj Yusuf As-Saqafi ini seorang gubernur yang soleh, tapi dia ada di zaman Muawiyah. Dia zaman Muawiyah itu kapal perang, kapal laut dah hebat lah. Jadi kapal perdagangan pun dah ada. Tapi sebenarnya hubungan kita kawasan Nusantara ni, ikut sarjana sejarah, dia kata sebelum kedatangan Islam dah ada hubungan perdagangan antara orang Arab dengan kawasan Nusantara, perdagangan lah. Jadi bila dia ada produk dagangan, dia bawa Islam sampai ke kita. Jadi Islam kita sampai ke kita ni tahun 600 lebih, ada kata 700 lebih zaman tahun awal abad ke-8 ke-8. Jadi ke tahun 900 lebih itu dah kemai lah. Jadi kalau kerajaan zaman Melaka baru tahun 1400 lebih itulah zaman Melaka. Lepas tu dia pergi kehebatan ke zaman kerajaan Aceh. Kejatuhan Melaka lepas tu diganti oleh kerajaan Johor, diganti oleh kerajaan Pahang, kerajaan Perak. Semua tu menguasai. Walaupun disebut kerajaan Pahang, kerajaan Johor, tapi dia menguasai Sumatera. Dia menguasai sebahagian daripada Sumatera. Begitu juga bila sebut kerajaan Sriwijaya, dia menguasai sampai ke semenanjung Tanah Melayu gitu. Jadi kita ni ada hubungan yang rapat di segi itu, tapi bila menjajah mai, dia bahagikan kita ni, kawasan Nusantara ni, kepada bahagian Inggeris dan bahagian Belanda. Baik, tak apa nak cerita ni, Islam sampai kat kita ni dulu ni. Kita ni sampai lama dah Islam ni. Cuma dulu tu mungkin orang kita di kawasan ni dulu monya-monya kita dulu mungkin animisme, fahaman animisme, betul dia bercampur. Bila masuk Islam tu dia semakin terakis fahaman animisme tu. Ataupun ada orang kata dulu mungkin daripada Hindu betul jadi Buddha, ataupun Buddha jadi Hindu, betul main Islam. Tapi disangka sebagian sarjana sekarang ni, mereka menyangka bahawa kita ni dulu Hindu. Sebab tengok
Umur ibu tak banyak boleh lah. Mungkin itu pedagang daripada India. Jadi kata kita ni Islam sejak awal hijrah awal tahun hijrah, abad hijrah tahun 650 lebih kurang itulah. Baik. Jadi kita sampai seruan Islam ini sampai ke kawasan kita. Dan mungkin sampai semua. Kat Ipoh pun sampai, dekat Korea pun sampai lah. Mungkin kurang je lah, kurang, tapi dah sampai. Tak tahu lagi ke kawasan mana, ke kutub selatan, ke kutub utara ke kawasan Green Line, kawasan belah sana, tak tahu lah kok sampai tak sampai lagi. Tapi dia kata, orang yang taklid ni dia kata di sini, kita nak fahamnya ialah hanya tiada mendengar sekali-kali khabar percaya agama Islam. Tentang akidah Islam ni tak pernah dengar langsung. Orang kafir Quraisy, dia pernah tahu, dia bisa dengar tentang perkembangan Islam ni. Sebut apa ni, masa Nabi dia cerita kat mereka dapat khabaran. Mereka pergi ke Syam pun, orang Syam sembang, orang Syam yang Nasrani sembang. Mereka dapat maklumat. Mereka pergi ke Yaman pun, orang Yaman yang ada pengaruh daripada Habsyah pun sembang tentang Islam yang dibawa oleh Nabi. Jadi orang Quraisy ada, tapi dia enggan, kafir, kufur, enggan untuk mengikut ajakan Nabi. Yang ni tak sampai seluruh Islam mereka. Ini taklid kan. Hanya tiada tafakur. Dia dah tak sampai. Mereka pula tak fikir. Hanya tiada tafakur ia di dalam kejadian langit dan bumi. Dia tak fikir. Kejadian langit bumi dia tak fikir. Macam mana langit bumi ni boleh ada? Tak macam Nabi Ibrahim yang ditunjukkan dalam surah Ibrahim, tentang cerita Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim dah Muslim, cuma dia buat misalan kepada satu kaum yang menyembah padang pasir. Sebab tu sebut bagaimana Nabi Ibrahim tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, dia kata inilah Tuhan. Tapi bila matahari hilang, bila malam matahari hilang, lepas tu timbul bulan. Bila siang bulan dan bintang hilang, dia kata dia tak suka yang hilang. Ini bukan Tuhan. Tuhan tak macam ni. Jadi ini dia tafakur. Dia guna akal fikiran dia, memikirkan kejadian langit dan bumi, siapa yang menciptakannya. Dan orang yang menciptakannya sudah tentu hebat. Sebab apa? Langit tidak ada tiang. Hebat. Bumi ini yang kita dah pijak kukuh ni, kita pijak tak tenggelam pun kita. Tapi kalau kita ambil cangkul, boleh terbongkek tanah. Pasir kita cangkul boleh terbongkek. Tapi kalau kita letak bangunan yang berat, dia tak tenggelam pun. Unik cukup ikat pasir bumi ni pun. Tapi kalau kita cangkul, tanah tu kita boleh korek. Kita nak gali kubur, kita korek, senang. Kita tak payah senang, tapi kita letak bangunan yang berat pun dia tak tenggelam, kecuali yang dikehendaki oleh Allah lah kan, tenggelam lah. Jadi di sini dia kata tiada tafakur dia orang tu dah tak dapat seruan Islam. Mereka pula tak fikir, tak guna akal fikiran mereka untuk berfikir kejadian langit dan bumi. Siapa yang menciptakannya? Sebab tu dalil yang paling ringkas, yang paling simple yang disusun oleh ulama, Allah tu ada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Dalil yang menunjukkan bahawasanya adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah adanya alam ini. Alam ini, langit dan bumi ini. Itu dalil yang paling simpel. Sebab apa? Dalil yang paling simpel, ada langit bumi sudah tentu ada yang membuatnya. Sudah tentu ada yang membuatnya. Tak tahu kita tengok, tak tahu wujud saja masjid ini. Tak apa ada tukang pun. Mustahil. Sudah tentu ada tukang yang buat masjid ini, yang buat rumah, yang buat kereta, ada putra yang buatnya. Tak ada kata dia jadi, tetap jadi sendiri. Macam kita percaya yang ada kuasa-kuasa kesaktian, keistimewaan. Bukan dia wujud sendiri, dia ada orang yang menjadikannya. Langit bumi pun ada yang menjadikannya. Dan orang yang menjadikannya sudah tentu hebat. Sudah tentu hebat. Bayangkan tuan-tuan, dalam surah Yasin, dalam surah-surah yang lain,
disebutkan bagaimana bulan, bintang, matahari ini beredar di atas paksi mereka, tidak pernah membantah perintah Allah Ta'ala. Matahari, setiap pagi kita tengok matahari dia naik kepada timur, sebab dia tenggelam di sebelah barat. Begitu juga bulan, bintang. Itu juga hujan dan kemarau sebagainya, semua ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok-pokok ikut perintah Allah Taala. Tapi kita manusia dengan jin, ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan, matahari kalau mereka berhenti sekejap, masya-Allah, mereka tak ikut perintah. Tapi mereka adalah makhluk yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, jadi orang yang tak sampai seruan Islam kepada dia, tak ada pun tentang perkembangan Islam ni, macam kita nak sebut macam mana, mungkin dia ada satu kepulauan di lautan Hindia, di lautan Pasifik, dia satu pulau tu tak ada pun Islam sampai di situ. Lautan Pasifik kita tahu belah mula mungkinlah antara Papua dengan Amerika, tempat-tempat sana, tempat orang ada buat ujian bom atom, Perancis buat ujian di situ, semua buat ujian di situ. Jadi mungkin di situ tak sampai, contoh, tapi lah ni semua sampai. Atau pulau-pulau yang kecil pun orang nak cari lagi, dia nak cari negara-negara penjajah ni, cari, dia ambil nama mereka kuasai. Baik, tiada tafakur ia di dalam kejadian langit dan bumi yang menunjukkan kejadian langit dan bumi itu atas yang menjadi kejadian. Tapi kan siapa buat jadi, Nabi Ibrahim kita tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, dia buat tamsilan kepada penduduk di Antakya yang sembah padang pasir. Jadi dia buat misalan, dia dah mukmin kan, dia dah mukmin, dia dah muslim. Dia buat misalan kepada penduduk-penduduk di Antakya itu yang menyembah padang pasir itu, tengok. Jadi dia kata tak, benda-benda yang hilang itu bukan Tuhan. Jadi padang pasir itu bukan Tuhan. Dia boleh musnah, dia boleh berubah. Bila datang ribut, dia berubah pasir, dia berubah. Jadi bukan Tuhan. Tuhan yang Maha Gagah Perkasa. Baik. Maka datang seorang raja, tak kira siapa-siapa, mungkin ulama, yang tiada maksum. Dia bukan Nabi lah, Nabi tak ada. Tak ada Nabi selepas Nabi, tak ada Rasul selepas Nabi. Nabi kata tak ada Rasul selepas baginda, yang ada adalah khalifah. Yang ada adalah khalifah. Nabi kata Rasul-Rasul yang terdahulu, bila Nabi-Nabi yang terdahulu dahulu wafat seorang Nabi, Allah Ta'ala lantik seorang Nabi lagi. Wafat seorang Nabi, Allah Ta'ala lantik Nabi lagi untuk kaum mereka. Tapi Nabi kata selepas aku ni tak ada Nabi lepas aku. Yang ada adalah khalifah umat Islam. Sebab itulah selepas kewafatan Nabi kita Muhammad SAW, maka dilantik khalifah yang memimpin mentadbir urusan dunia. Pertamanya Sayyidina Abu Bakar, Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, Abu Bakar 2 tahun lebih, Umar 10 tahun, Osman 12 tahun, Ali 4 tahun, sampai tahun 40 Hijrah. Lepas itu kepimpinan bertukar kepada Muawiyah bin kepada Hasan. Tapi Hasan seorang yang lemah lembut, dia tak mau ni, dia serah kepada Muawiyah dengan perjanjian, ada perjanjian. Maka dia serah kepada Muawiyah, maka Muawiyah lepas dia Muawiyah tak selama kalau tak silap 20 tahun Muawiyah bin Abu Sufyan. Lepas itu jadi bila bermula dengan Muawiyah, jadi kerajaan Umayyah, kerajaan Umayyah sampai tahun 132 Hijrah, naik kerajaan Abbasiyah sampai tahun 1256 kalau tak silap. Lepas itu jatuh kerajaan Abbasiyah. Lepas itu di penghujung-penghujung itu kerajaan-kerajaan kecil seperti Salju, Mamluk dan sebagainya. Banyak yang menjadi kerajaan-kerajaan kecil, tapi masih lagi berkuasa. Dan di situ juga ada kerajaan Osmaniyah dan sebagainya. Sampai kerajaan Osmaniyah sampai 1924. Bila kerajaan Osmaniyah, ambillah kita naik United Nations. Pertumbuhan bangsa satu dari bangsa kita. Beberapa tahun saja mereka bangsa kita dah tak boleh bangkit dah, kena tinggalkan. Baik, saya sembang akidah tapi video gagal kata. Buat kata seorang
ngajak bab sembahyang, tapi dia dalam bab sembahyang tu dia sentuh batu. Dia buat misalnya saya pun malu nak bab sini. Dia punya misalnya dia saya malu nak bab. Tapi saya bab. Saya bab. Tak apalah, sebab dah bab. Jadi kita macam kita nak beli kita ada waktu kan. Kita lastnya punya ending last tu dia kata yang tu tapi dia kata Molina kata ada waktu apa pun. Jadi dia mengajak satu akikah, tapi dia sebut habis masuklah pentadbiran dan macam-macam dia sebut nama fakih sidik tak ada alim, dia alim naik basikal dia naik basikal saja, fakih sidik di Tenggu. Baik. Maka datang seorang akan dia kepada orang yang taklid ini yang tidak masuk, mungkin ulama, sebab Nabi kata ulama warasatul anbiya. Jadi yang khalifah tadi pun kebanyakan selepas khalifah itu memang khalifahnya orang alim kan. Lepas tu mereka pula, lepas tu ulama, serta mengkhabarkan akan dia orang yang tak maksum ini, mengkhabarkan cerita kepada golongan yang taklid ini yang tak dapat perkhabaran tentang Islam ini di dalam i'tiqad agama, cerita tentang kebudayaan tentang agama. Kadang-kadang bab i'tiqad ni kawan-kawan kita di sini yang bangsa Cina pun bab Islam mungkin dia nampak, tapi dia tak tahu apa, dia tak masuk dalam masjid. Kalau dia bawa masuk masjid, tengok masjid, dia rasa ketenangan dalam masjid, mungkin dia ada daya tarikan untuk berguru Islam. Tapi bab i'tiqad dia pun tak mereka tak nampak bab i'tiqad ni. Kita kena cerita kat mereka apa. Kalau ada peluang untuk kita cerita tentang akidah ni, cerita satu surah saja, surah Al-Ikhlas saja, cerita kat mereka, insya-Allah. Dia kata sini mai orang tak maksum tu mengkhabarkan akan dia di dalam i'tiqad agama, pegangan agama kita. Cerita tentang Tuhan yang satu, Tuhan tidak ada anak, Tuhan tidak ada ibu, Tuhan tidak ada isteri, Tuhan tidak ada kawan untuk membantu, sama-sama membantu Tuhan itu untuk menguruskan alam ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada pun sekutu, rakan sekutu untuk sama-sama mentadbir dunia alam ini. Maka percayalah orang itu di dalam khabarnya. Orang itu percaya. Bila dia cerita, orang itu percaya. Maka kita cakap kat orang Islam, kita cakap Tuhan ini begini, dia tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak ada ibu, dia tidak ada rakan untuk mentadbir alam ini. Dia kata, maka percayalah orang itu di dalam khabarnya, percaya, orang itu percaya. Halnya tiada tafakur. Dia percaya tapi dia tak bijak pun. Kalau yang ni, kalau kita cerita, mesti dia bijak lah. Kadang-kadang dia berhujak dengan kita. Tapi yang ni dia kata, halnya tiada tafakur di dalam kejadian langit dan bumi. Dia tak bijak pun langit bumi ni macam mana. Maka inilah orang yang taklid namanya. Kalau macam tu dia taklid. Dia taklid, dia berikut je. Dia percaya tapi dia ikut, dia tak bijak pun. Tuhan senang pun. Jenis senang. Kalau jenis payah ni, dia berhujah dengan kita. Dia berhujah dengan kita. Dia tak mau ikut pembuatan ni. Kadang-kadang dia cari ilmu dulu. Dia dapatkan ilmu dulu. Dia bertanya dulu. Tanya sana, tanya sini. Konsep ketuhanan. Kalau mereka konsep ketuhanan macam lain. Ada anak, ada isteri, ada ibu. Yang ni konsep ketuhanan kita, Tuhan tu satu. Tunggal. Tunggal tu macam mana dia tanya? Tunggal tu macam mana? Macam kita ke? Tidak berdiri, tidak berisim. Dia akan tanya lagi. Macam etis yang tanya Imam apa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kecil kan? Etis tu tanya untuk Imam Abu Hanifah. Data etis lah. Dia mengalahkan ramai ulama di Baghdad. Dia mengalahkan, tapi mai pula tanya kepada Imam Abu Hanifah. Hamad tanya Imam Abu Hanifah apa ni duk bingung bijak nak jawab soalan-soalan yang ditanyakan oleh etis itu. Lepas tu mai Imam Abu Hanifah kecil remaja lagi tanya, dia tuan guru dah bijak apa? Tuan dia bercerita lah. Dia mimpi, betul cerita pada cerita. Kita cerita tak apa. Bagi saya yang berhujah. Imam Abu Hanifah kata dia bukan imam dia malah tu, dia buat nama. Tapi dia kata
dia yang akan berhujah. Dia berhujah di masjid di Baghdad itu. Nama apa ya? Etis itu nama apa? Dia tanya Imam Murwah, dia tanya satu soalan jawab, tanya satu soalan jawab, tanya satu soalan jawab. Dah jadi dia tanya soalan yang ketiga, dia kata turun bagi aku naik. Dia tanya Tuhan tengah dok buat apa lagi? Lagi Tuhan tengah dok buat apa? Dia kata lagi hang turun berdebat bagi aku naik. Bila Imam Murwah naik, dia kata kerja Tuhan sekarang ialah menjatuhkan yang batil dan menaikkan yang hak. Kalau ada itu orang yang dia berhujah kepada kita. Maka inilah orang yang taklid. Dia tak fikirlah, dia pakai ikut, tak fikir. Dan adapun orang yang ada dia di dalam biar, dan adapun orang yang ada dia di dalam biar, apa dia biar? Bandar. Bandar yang ada perhimpunan umat Islam. Ramai umat Islam. Dia ada bi'ah, dia ada suasana umat Islam. Macam kita orang ramai dia tengok perkampungan kita, dia ada suasana Islam. Apatah lagi kalau masuk satu tempat yang macam kalau kita tengok tuan-tuan masuk YouTube, tengok Temboro kan. Tengok suasana, tengok dengan semua pakai apa-apa kan. Dengan kehidupan ada bisnes dan sebagainya. Dia tengok di situ, di suasana Islam. Dia tengok situ. Dan adapun orang yang ada dia di dalam biar agama Islam, dalam perhimpunan, dalam bandar, satu kota yang ternampak syiar Islam dia tu, nampak syiar Islam dia. Atau di dalam dusun, dia ada dusunan kampung ataupun tempat ataupun daerah ataupun negeri yang hampir daripada biar agama Islam, ataupun negeri itu tempat itu hampir dengan tempat orang Islam. Halnya orang itu mendengar khabar perbicaraan agama Islam, dia boleh dengar. Maka dan ahwal Nabi SAW, dia boleh dengar tentang Islam, tentang Nabi, tentang kita Nabi. Macam kami pergi kat tokong lah tu ni. Kita tanya India, kenapa masa tu Maulid? Kita ambil tema Maulid kan. Kita tanya Nabi Muhammad. Kalau kita tanya dia, Nabi Muhammad tahu. Kita tahu orang India. Orang India Selangor faham. Tanya kenapa Nabi Muhammad? Kita tahu. Maksudnya dia ada ilmu lah tentang Nabi Muhammad. Tentang Islam ni dia tahu lah. Lepas tu bila kita sembang kat dia tentang Islam, dia layan kita baik. Dia tahu, bila dia tahu, dia dah ada pengetahuan kat dia. Ada pengetahuan kat dia. Apatah lagi kalau dia tu ambil dia ambil satu study, dia ambil pengajian Islam. Walaupun dia bukan Islam, dia ambil pengajian Islam. Bagus kalau dia ambil pengajian Islam, dia tahu. Tapi tak belum tentu bila dia ambil study pengajian Islam tu belum tentu dia boleh Islam. Kawan saya dulu masa SPM, dia ambil pengajian Islam dapat kredit, masa tu kredit lagi datang. Tapi dia nak masuk Islam lah. Dia ni cakap Melayu orang pasal duduk dalam kawasan, dia duduk dalam kawasan orang Melayu. Orang India tahu. Tapi alhamdulillah baru ni 2016, tapi dia masuk Islam lama lah. Tak tahu kata dia Islam. Ada seorang lagi Cina, dengar kata dia Islam lah, masuk Islam. Sebab dia kawan kami, kawan kita pun Islam. Lepas tu ustaz dia nak, ustaz Ismail Muhammad, dia ajak budak India ni, dia duduk dalam kelas mengajar Islam, dia duduk ngaji. Dia ajak sampai budak tu boleh semenang pada budak-budak Islam kita ni. Tapi dia tak masuk Islam ni, mungkinlah pasal keluarga atau keluarga dan sebagainya. Tapi bila kita dengar budak, dalam lepas tu dia masuk Islam, dia kahwin dengan orang Islam kita. Itu maksudnya kita apa, dia duduk dalam suasana, dalam bi'ah orang Islam. Orang Islam, lepas tu dia dapat dengar perkhabaran, perbicaraan tentang Islam. Itu dan ihwal Nabi SAW, tentang Nabi pun dia tahu, serta tafakur kejadian langit bumi. Dia fikir macam yang duk mengaji Islam itu, dia ada fikir kita nak ke mana, daripada mana, nak ke mana, apa matlamat hidup kita, takkan nak macam ni je. Macam mana mati-mati ada badan dia buat tu pergi ke mana. Kalau kita sembang dengan orang Cina,
Mungkin ini sebahagian politik kepercayaan mereka. Kita tanya yang mati itu, dia kata mati ni, dia kata dia pergi nanti ni kalau dia ni dia jadi roh jahat, kalau yang jahat tu jadi roh jahat. Kalau yang baik itu jadi roh baik. Begitulah, mungkin itu satu sudut pandang yang mereka. Mungkin banyak lagi pegangnya mereka. Tapi ada juga orang, contohnya orang Cina yang masuk Islam, dia fikir dia kena bakat waktu ada bakat kata-kata itu. Tu dia bakat apa tu untuk dah kata dia tak puas hati sebab apa ayah dia baik, tapi sebab apa dia pernah kena bakat itu nak apa tu saya lupa dah. Dia tak puas hati itu. Bila yang tu dia fikir ayah dia baik takkan kena pergi neraka juga. Jadi dia tak puas hati itu, sebab tu dia berkaji tentang Islam, akhirnya dia masuk Islam. Ada macam mana tu duit dia berbakat kata itu, kalau kita lalu dia berbakat kata-kata itu, kononnya nak buat bayaran neraka macam mana lupa lah. Yang berbakat kata itu lah. Dia kata serta tafakur kejadian langit dan bumi. Orang macam ni dia tak ikut saja, dia berfikir tentang akidah, tentang kejadian langit dan bumi, maka iaitu mukmin. Tiada khilaf antara jumhur ulama antara dia jadi mukmin. Dia jadi mukmin. Sah imannya. Tiada khilaf antara jumhur ulama di dalam iman orang yang taklid itu. Ini tak ada khilaf. Memang sah imannya. Sikit kita cerita di atas, dia kata orang yang taklid itu ialah dia dapat khabaran, dia duduk jauh daripada suasana Islam ni. Lepas tu dia dapat khabaran datang seorang lelaki yang tak masuk, mungkin ulama cerita tentang Islam ini, itu dia terima tanpa dia berfikir. Lepas tu yang kedua ni, yang tu pun tu dinamakan orang taklid. Lepas tu yang kedua ni adalah dia dapat khabaran Islam, tentang Islam, dia duduk dekat dengan suasana bi'ah perkampungan Islam, daerah Islam, negeri Islam. Lepas tu dia dapat perkembangan tu tentang Islam tu, dia dapat tahu lagi tentang Nabi. Lepas tu dia berfikir dengan akal fikirannya. Maka orang ini dinamakan orang yang sah imannya. Tak nama orang taklid, orang sah imannya kata. Maka iaitu mukmin. Mereka maka iaitu mukmin. Tiada khilaf antara jumhur ulama, tak ada khilaf dalam iman orang yang taklid itu. Iman ni dia tak ada khilaf. Maksudnya dia berkata dia mukmin.
dengan sebuah iman yang bangsa ikrar. Iman bangsa ikrar lah. Kalau dia tak ikrar pun, dia tak ikrar, mungkin dia beriman dalam jiwa dia. Orang macam tu dia sah iman dia, tapi dia kata iman akhirat. Iman akhirat. Atas dunia tak boleh nak hukum beriman. Atas dunia. Kalau dia tak ikrar dengan la ilaha illallah, dia percaya, dia percaya, dia baca semua, dia percaya. Dia kata sini dengan sebuah iman yang bangsa akhirat. Atas dunia, di segi dunia ni zahir ni tak hukum sebab dia tak sebut. Dan adapun niat iman yang bangsa dunia, maka iman orang yang taklid itu sah tiada khilaf dengan sebab ikrar dua kalimah syahadah. Dia ikrar dengan dua kalimah syahadah, maka di segi dunianya memang nampak muslim. Tapi kalau dia tak ada ikrar, dia memang dalam jiwa dia ada Islam. Dia percaya macam tu, dia yakin. Kata jumhur ulama, dia kata orang yang taklid itu, dia kata tiada khilaf antara jumhur ulama dengan iman orang yang taklid. Maksudnya orang yang taklid itu dikira beriman dengan nisbah iman yang bangsa akhirat, iman bangsa akhirat. Atas dunia tak hukum beriman lagi. Dan adapun niat iman yang bangsa dunia, maka iman orang yang taklid itu sah tiada khilaf dengan sebab ikrar dua kalimah syahadah. Dia kena ikrar. Ini lesen untuk masuk syurga. Hamba baik macam mana pun, jutawan, dermawan, tapi tak mengucapkan dua kalimah syahadah, maka ini anak kunci syurga. Dua kalimah syahadah itu anak kunci syurga. Ucap dua kalimah syahadah, man akhir kalamihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhala jannah, masuk syurga. Maka itu yang pentingnya. Yang penting itu dia beriman dulu. Sebab itulah sebagian ulama kata jangan bertikai. Kalau dia nak masuk Islam kerana dia nak kahwin, jangan bertikai. Bahawa dia masuk Islam, dia ucap dua kalimah syahadah, jadi dia Islam lah. Walaupun iman dia sebesar biji zarah, dia tetap akan masuk syurga. Kalau dia masuk kerana nak kahwin, tak apa, dia masuk. Lepas tu dia belajar lah. Lepas tu, tapi ada orang dia belajar dulu, dia belajar, lepas tu baru dia mengucap dua kalimah syahadah. Jadi dia bila mengucap dua kalimah syahadah tu, dia dah tahu tentang Islam ni. Macam boleh hafal lah surah Ar-Rahman, boleh hafal lah. Saya tengok seorang pelakon Indonesia tu nama Roger dan Norta. Bila dia ucap dua kalimah, dia belajar lah sebelum tu, banyak. Dia dah ucap dua kalimah syahadah, dia kahwin, boleh baca dah surah Ar-Rahman. Banyak tu surah Ar-Rahman tu dia baca lah. Maksudnya dia belajar lah sebelum tu. Dia belajar lah. Cukup tentang sekat tu untuk orang ni. Dan kata jumhur ulama radhiyallahu anhu, dan hukum orang yang taklid itu 4 perkara. Hukum orang taklid itu 4 perkara, dia kata. Jumhur ulama kata begitu. Hukum orang yang taklid itu 4 perkara. InsyaAllah kita tersentuh dalam pertemuan yang akan. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna ilma wa warzuqna fahma wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah